Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan subtopik seterusnya iaitu 9.3 proses utama bumi. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 263. Dalam subtopik ini, pelajar dapat berkomunikasi mengenai apa itu proses eksogen dan endogen. Proses utama bumi, di mana permukaan bumi terbentuk melalui dua proses iaitu proses eksogen dan proses endogen. Kita fahami satu-satu. Proses eksogen, di mana proses yang berlaku di permukaan bumi. Contoh, lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Lulu hawa merupakan satu proses pemecahan dan penguraian atau perebutan batuan akibat perubahan suhu, air, hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Hakisan. Tengok gambar hakisan. Apakah dia hakisan? Merupakan proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen bergerak seperti air, angin dan ombak. Seterusnya, mari kita mengenali susutan jisim dan susutan darat, di mana ia melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Misalnya, tanah runtuh. Seterusnya, angkutan dan pengenapan, di mana bahan-bahan yang telah dilulu hawa atau terhakis akan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan glasier. Bahan-bahan tersebut akan dienapkan apabila hal laju ejen menjadi perlahan. Seterusnya, kita mengenali proses endogen, di mana proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Contoh, proses olakan mantel, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi iaitu plat tektonik. Kita mengenali apakah dia proses olakan mantel. Mantel, suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras bumi menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan astinosfera. Berlaku perolakan, nampak? Lapisan dalam bumi tu iaitu mantel. Arus-arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Seterusnya, proses pergerakan kerak bumi atau dikenali sebagai plat tektonik. Pertembungan kerak bumi, tengok gambar rajahnya, di mana menurut teori plat tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat. Plat-plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Aktiviti magma. Gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Bahan-bahan letusan tersebut
akan tertimbun di sekeliling cerun, lohong dan membentuk kon gunung berapi. Okey, yang keluar ni kita panggil lava kan. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk video berkaitan subtopik ini supaya kamu lebih faham. Yang menakjubkan berbentuk seperti lembu jantan. Dia mengatakan bahawa terdapat proses-proses semula jadi di bumi yang boleh mewujudkan bentuk muka bumi yang berbeza. Adakah anda fikir Michael adalah betul? Bumi mengalami beberapa proses yang membawa perubahan pada bumi. Ia mungkin proses eksogen atau proses endogen. Ekso bermakna luar. Proses-proses eksogen adalah proses-proses yang berlaku pada permukaan bumi yang menyebabkan permukaan menjadi haus. Endo bermakna dalam. Proses-proses endogen adalah proses-proses yang disebabkan oleh daya-daya di dalam bumi. Proses-proses eksogen termasuk lulu hawa, iaitu proses yang memecahkan batuan kepada kepingan lebih kecil, dan hakisan, iaitu proses menghakis permukaan bumi oleh ejen-ejen yang bergerak seperti air, angin dan ombak. Angkutan dan penginapan adalah proses-proses eksogen yang lain. Bahan-bahan terlulu hawa dan terhakis dipindahkan oleh ejen-ejen seperti air yang mengalir. Bahan-bahan akan terenap apabila halaju ejen-ejen berkurang. Susutan jisim dan susutan darat juga adalah proses-proses eksogen yang melibatkan pergerakan tanah menuruni cerun kesan daripada daya graviti. Satu contoh proses endogen adalah proses olakan mental. Proses ini melibatkan, pertama sekali, pergerakan magma lebur yang panas dalam bentuk arus perolakan di dalam astenosfera. Yang kedua, aktiviti magma yang berlaku apabila magma lebur yang panas mengalir keluar ke permukaan bumi melalui lohong-lohong pada kerak bumi. Dan akhir sekali, pergerakan kerak bumi atau plate tektonik, iaitu pergerakan perlahan-lahan kepingan-kepingan kerak bumi ke arah atau menjauhi satu sama lain. Seterusnya, kita tengok apa yang kita belajar hari ini. Pelajar boleh mengambil ni sebagai contoh untuk membuat nota juga ya. Jadi dalam proses utama bumi ni kita akan belajar apakah proses-proses yang berada dalam bumi kita ni, dan apakah proses yang menyebabkan pembentukan permukaan bumi. Okey, untuk pengetahuan awak semua, pembentukan permukaan bumi kita melalui dua proses. Okey, satu kita panggil sebagai proses eksogen, yang kedua kita panggil proses endogen. Okey, proses eksogen ni adalah proses yang berlaku di luar permukaan bumi, iaitu di luar kerak bumi lah. Sebab apa? Perkataan exo ni datang daripada perkataan exit. Okey? Maksudnya yang berada di luar lah, exogen. Kalau kita ambil perkataan endogen, endo maksud inside, dalam So exogen exit ataupun berada di luar. Okey? And then manakala endogen yang berada di dalam. Okey, so sekarang kita fokus dekat proses exogen, iaitu proses yang berada di luar permukaan bumi. Okey, antara proses yang berada di luar permukaan bumi yang terjadi adalah lulu hawa, hakisan, angkutan dan pengenapan, dan juga susutan jisim dan susutan darat. Okey, sekarang saya nak fokuskan, turunkan bawah sikit. Apa itu sebenarnya lulu hawa? Lulu hawa ni dia satu perkataan yang agak tidak familiar sebenarnya. Okay, lulu hawa ni merupakan sejenis proses sebenarnya. Proses apa? Proses pemecahan dan juga penguraian, atau erti kata lain boleh juga kita sebut sebagai proses perebutan. Perebutan apa? Pemecahan apa? Penguraian apa? Okey, proses tu terhadap batuan. Jadi dia pemecahan dan penguraian batuan, ataupun kita boleh sebut sebagai perebutan batuan akibat perubahan suhu, air, hujan, tindakan frost dan juga mikroorganisma.
Sebagai contoh kalau kita ada bukit, gunung ganang kan. Okay, daripada bukit ni satu batuan yang besar. Jadi daripada satu batuan yang besar ni disebabkan adanya hujan, adanya air dan suhu yang berubah-ubah. Okay. So apa yang disebabkan satu gunung yang besar ni boleh mengakibatkan batu yang dekat sini dia akan terpecah. Okay. Bila terpecah dia akan turun daripada satu permukaan yang besar. Okay. Ataupun dia macam lebih kurang kepada hakisan jugalah. Tapi dulu hawa ni fokus kepada pemecahan dan juga penguraian batuan. Okey, kalau sebut hakisan ni dia sejenis proses penghausan. Kalau kita cakap, kita punya kasut haus, tapak kasut kita haus kan. So kat bawah tapak kasut kita tu dia dah tak rough, dia dah tak kasar, jadi licin. Okey, sama juga macam yang ada dekat permukaan bumi ni, berlaku juga proses hakisan. Okay, di mana ia proses penghausan permukaan bumi akibat dari ejen-ejen yang bergerak seperti sungai, angin, ombak dan juga lain-lain. Selain sungai ni kita boleh ambil sebagai air lah, tapi saya fokus kepada sungai sebab ombak pun air juga. Okay, so sungai, angin, ombak. Contohnya saya lukis kat sini, terjadinya ombak, perolakan ombak kan dekat sini. Dia akan menghakis sisi-sisi pantai ni. So batu-batuan daripada pantai ni akan bergerak pergi ke tengah lautan. So apa yang terjadi dekat tengah lautan? Jadinya proses eksogen yang ketiga iaitu angkutan pengenapan. Diangkut dan terenam. Angkut dari darat ni pergi ke laut, lepas tu sampai kat laut ni dia akan terenam. Enap tu dia akan mendap ke bawah. Kerana dekat sini hala laju ejen-ejen yang bergerak tadi sudah berkurang. Dekat sini hala laju dia tinggi. Menderu-deru dia tadi. Sama juga yang dekat sini. So sebenarnya apa yang jadi dekat angkutan pengenapan, okey, bahan-bahan dari luluh hawa tadi dan juga bahan-bahan dari hakisan, dia akan dimajukan pergi ke satu tempat yang di mana kelajuan dia makin lama makin berkurang. Dekat sini hujan lebat, lajuan dia bertambah kat sini. Okey, kelajuan dia agak tinggi. Sama juga macam ombak. Okey, ombak menghakis pantai, kelajuan dia tinggi. Sampai satu tempat kelajuan dia rendah dan juga hasil daripada luluh hawa dan hakisan tadi tidak mampu lagi bergerak. Okey, bila dia tidak bergerak, dia akan berkumpul di satu tempat dan dia akan mendap. Okey, so dia akan terenam. Itu yang terjadi dekat angkutan dan juga pengenapan. Okey, sebenarnya yang ketiga-tiga proses ni lebih kurang dia berkait rapat lah. Okey, di mana susutan jisim dan susutan darat ni kat sini, dia adalah pergerakan tanah dari cerun ke bawah akibat daripada tarikan graviti. Contohnya seperti tanah runtuh. Okey, selalu kita nampak tanah runtuh kan daripada bukit, ada jalan raya. So tanah tu dia jadi macam tidak stabil dan dia runtuh. So ini adalah antara proses-proses ataupun kejadian yang berlaku di luar permukaan bumi kita, iaitu proses eksogen. Okey, lagi satu cikgu nak. Di dalam lautan Pasifik Selatan, Tadi proses eksogen kan? Ni lagi satu proses endogen. Okey. Olakan mantel. Yang kedua proses pergerakan kerak bumi ataupun plate tektonik. Dan yang ketiga adalah Raja boleh tengok magma. untuk Sebenarnya saya dah panduan terangkan sebagai yang dulu nota. proses olakan mantel ni dalam struktur bumi kalau saya tak silap. Okey, tapi tak apa, saya akan terangkan lagi sekali olakan ni. Untuk pengetahuan awak, bila sebut olakan ni, olakan tu benda yang bergolak. Ada yang turun dan ada yang naik. Sama juga dekat sini So, saya akan fokuskan lebih kepada proses olakan mantel. Okey. So kita tahu bumi kita ada 4 lapisan. Lapisan yang luar, litosfera. Lepas tu mantel, dalam mantel ni ada 3 lapisan lagi. Kerak luar dan juga kerak dalam. Okey, sekarang saya nak fokus dekat yang warna oranye ni sahaja. Okey, dan warna oranye dan juga warna biru yang kat atas ni lah. Okey, sebab dia berkait rapat. Okey, dalam kata warna oranye ni, dia ada astenosfera. Okey, and termasuk astenosfera, metosfera dan juga litosfera. Kawasan kat luar ni litosfera sahaja Okey. So apa yang terjadi, kawasan yang dekat sini adalah sangat panas. Dan apa yang panas mesti akan naik. Macam kita tahu asap yang panas, asap itu akan naik. Tapi kalau asap yang sejuk, dia akan turun. Contoh kita buka kita punya fridge. Kita buka peti ais kita, nampak ada asap kan? Okay, wap-wap ni kan? Wap tu turun. Sebab apa? Sebab dia wap yang sejuk. Okay, benda yang sejuk dia akan turun. Okay, apa yang katakan kat sini, perolakan ni, haba ataupun perolakan batu-batuan ni kawasan ni adalah batuan-batuan cair tau.
batuan-batuan cair yang panas dia akan naik ke atas. Sampai ke atas, bila dia dah mula sejuk, dia akan turun bawah balik. So dia membentuk satu pusingan. Okay, pusingan inilah kita panggil dia sebagai olakan. Okay, mantel kita ni adalah kawasan cecair tau. So dia magma sebenarnya, ini magma. Okay, mantel kita ni, so dia akan sentiasa bergerak dan pergerakan dia akan memberi efek ataupun kesan kepada kerak bumi kita. So nampaknya bila dia menolak ke atas, yang ini, pergerakan bumi ini pun akan tertolak ke atas. Yang ini menolak ke atas dan tolak ke atas. So dekat sini akan berlakunya kita panggil dekat sini pemisahan lah dekat sini. So suhu yang tinggi dalam astenosfera saya wujudkan sini dalam kawasan mantel, seterusnya menghasilkan arus-arus perolakan yang berupaya menggerakkan litosfera. Okey. So dekat kawasan sini dia akan bergerak sebab dia mencapah. Okey. So bergerak ke sebelah kanan, yang ini bergerak ke sebelah kiri. So dia akan mencapah dekat kawasan sini. Okey. Lepas tu, ini kan bergerak ke sebelah kanan kan. Dekat sini pun ada juga perolakan, di mana perolakan dia ni yang naik kat sini, lepas tu dia akan turun. Bila dia turun, kawasan sini akan ke kiri. So dekat sini dia akan berlakunya pertembungan. Sini berlakunya pencapahan, dekat sini berlakunya pertembungan. Okey. So dekat sini bila ada pencapahan dan pertembungan, nanti dia akan membentuk pelbagai bentuk bumi ataupun hanyutan benua. Yang ini pelbagai bentuk bumi dan juga hanyutan benua saya akan terangkan dekat dalam proses pergerakan kerak bumi ataupun plate tektonik. Okey, mengikut teori plate tektonik, sebenarnya bumi kita ni terdiri daripada terdiri daripada dua jenis plate, iaitu plate benua dan juga plate lautan. Plate benua ni maksudnya kerak di kawasan darat, manakala plate lautan ni kerak di kawasan laut. Untuk form 1, yang ini tak termasuk. Tapi saya nak awak faham, that's why saya letak jugalah dekat sini. Okay, so plate ni dia ada beberapa keping tau. Dia bukan satu plate saja. Bumi kita ni bukan sebagai satu telur yang smooth, yang licin, tidak. Dia macam telur yang retak. Okay, so kerak bumi kita ni seperti awak nampak kan dekat sini kan, saya ada buat. Yang ni pasal sini dia mati dah. Okay, lepas tu dia wujud yang baru. So ini ada pertembungan plate sebenarnya. Okay, so plate kita ni ada dua jenis macam saya cakap ni. Plate benua dan plate lautan. Okay, lepas tu plate-plate ni dia akan sentiasa bergerak tau. And then dia bukan satu, dia ada beberapa kepingan. Dia ada beberapa kepingan plate. Okay, so plate-plate ni dia akan sentiasa bergerak. So bila dia bergerak ni hasil daripada olakan mantel tadi yang saya sebut. Seterusnya dia menyebabkan terhasilnya pertembungan dan juga pencapahan antara plate. Macam saya sebut yang tadi dekat sini dengan yang dekat sini tadi. Okay, olakan mantel ni menyebabkan plate tektonik ni sentiasa bergerak, seterusnya menghasilkan sini pertembungan, dekat sini ada pencapahan. So apa yang terjadi hasil daripada pertembungan dan juga pencapahan ni? Okay, pertembungan dan juga pencapahan boleh menghasilkan bentuk bumi dan juga hanyutan benua. Okay, menghasilkan, tadi tertinggal pelbagai bentuk muka bumi dan juga hanyutan benua. Okay, antara bentuk muka bumi yang terhasil daripada pertembungan ataupun pencapahan ialah jurang. Saya tulis guna pensel je kat sini. Jurang ataupun gunung lipat ataupun gunung berapi. Saya pernah terangkan dekat awak tak silap jurang Mariana. Okey, yang terletak dekat Filipina. Okey, itu terhasil daripada pertembungan ataupun pencapahan antara plate. Okey, plate ni bukan, tak semestinya plate benua bertembung dengan plate lautan. Tak semestinya benua bertembung dengan lautan. Ada juga benua bertembung dengan benua. Terhasilnya gunung lipat. Okey, kalau benua dengan plate lautan bertembung, okey, akan menghasilkan jurang. Kawasan laut dalam. Okey, kawasan situ macam jurang tu, yang ini laut kan. So tiba jadi macam kawasan dalam kat sini. So ini kita panggil jurang. Jurang ya, bukan curang. Okey. Kalau katakan gunung berapi dekat kawasan yang plate-plate ni lah. Jadi kita tengok kat sini. Kita faham negara mana yang paling banyak gunung berapi. Negara jiran kita kan, kesian kan, sebab mereka di negara dia terletaknya dekat, betul-betul dekat kawasan plate tektonik ni, pertembungan plate tektonik. Pertembungan plate tektonik ni boleh menghasilkan gunung berapi. Sebab bila dia bertembung, lava ataupun magma senang naik ke atas membentuk kawasan pegunungan. Pegunungan tu takut dia jadi gunung berapi yang aktif ataupun gunung berapi yang tidak aktif.
Okey, so habis untuk proses pergerakan kerak bumi, plate tektonik, saya akan terangkan dekat sini aktiviti magma. This one is so simple. We know that magma datangnya daripada kawasan astenosfera, okay, dalam kawasan mantel. So magma ni macam mana dia nak keluar? Dia akan keluar dari kawasan astenosfera ke atas litosfera melalui gunung berapi. Okey, so bila dia meletus gunung berapi ni, gunung berapi akan mengeluarkan magma, dah keluar ni jadi lava, okey, di kawasan litosfera. So bila kawasan kat sini terdedah dengan udara kita, okey, dia dah tak jadi magma, dah tak jadi lava, maksudnya dia dah tak cair, dia akan jadi sejuk. Okey, sebab dia adalah batuan. Kita tahu batuan terdedah dengan kawasan yang sejuk, so dia akan jadi beku. Okey, magma ni dia jadi cecair sebab kawasan sini sangat panas hingga boleh meleburkan batu tersebut. Okey, so bila dia mengeras dekat kawasan kita panggil gunung berapi ni, so dia akan membentuk cone. Okey, membentuk cone kawasan gunung berapi. So dia akan bertimbun je lah macam ni. Okey, yang ini akan menjadi kerak bumi yang baharu. Okey, lagi satu ini cikgu nak tunjuk. So ini adalah subtopik yang paling ditunggu-tunggu kerana ia merupakan subtopik yang terakhir yang saya akan buat pada tahun ini. Okey, sekejap. Satu lagi cikgu nak tunjuk aktiviti pelajar. Aktiviti untuk topik ni sebenarnya. Okey, ni cikgu tunjuk contoh yang pelajar yang telah buat lah. Okey, kita tengok hasil pelajar aktiviti di makmal lah. Okey, sepatutnya pelajar ada aktiviti PBL contohnya untuk subtopik ini. Cuma cikgu bagi peluang view dan fahamkan macam mana aktiviti pelajar ini buat. Proses endogen, menghasilkan salah satu proses endogen lah. Okey, jom kita tonton. Ini merupakan tema Lepas Sains Tersebut Pengerukaan Bumi dan Angkasa Lepas Bab 9. Standard kandungan ialah sekadar berguna proses utama bumi dan standard pembelajaran 9.3.1 berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen. Tahukah anda mengapa permukaan bumi mempunyai pelbagai bentuk? Salah satu sebabnya ialah proses endogen, iaitu letusan gunung berapi yang mengeluarkan magma yang cair dan panas juga dikenali sebagai lava. Okey, so kita bersimulasi letusan gunung berapi. Jom. Macam mana letusan gunung berapi dibuat? Sabut, pewarna, cuka dan juga soda bikarbonat. Soda bikarbonat. Masukkan soda bikarbonat di dalam. Okey, pelajar boleh buat di rumah. Masukkan soda bikarbonat. Soda bikarbonat biasa dekat rumah lah. Kan jadi kan magma. Okey, lava. Apakah kesan kepada manusia sekiranya berlaku bencana letusan gunung berapi? Antara kesan buruk adalah berlaku kematian dan kesederaan serta berlaku kerosakan harta benda. Antara kesan baik ialah tanah menjadi lebih subur untuk pertanian. Kebaikan tanah menjadi subur ya. Gunung berapi jatuh ke dalam lautan, apakah bencana yang mungkin berlaku? Antara kesan buruknya adalah berlakunya tsunami kerana bergerakan secara tiba-tiba pada permukaan air. Contoh tsunami lah. Kesan baik tulang terbentuk tulang baru. Okey. Okey, so itu sahaja subtopik kali ini. Jadi ini salah satu pelajar boleh buat idea macam mana membuat salah satu proses endogen. Okey, membentuk lava gunung berapi di rumah.
Okey, jangan mengguna bahan yang ada di rumah. Jadi seterusnya pelajar boleh menjawab kuisis, membuat nota dan latihan dalam buku SPS. Okey. So kita jumpa lagi untuk PDPR seterusnya. Okey. Selamat apa? Okey, start.